kita akan ambil daripada kitab Bidayatul Hidayah yang memang saya bacakan semalam dan juga kemarin. Tapi dia ada poin-poin dia yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa in kana laka walidan fa adabul walad ma'al walidain. Kalaulah engkau ada ibu bapa ataupun ada salah seorang daripada dua ibu bapa, maka adab seorang anak dengan ibu bapa adalah yang pertama, ayyasma'a kalamahuma, iaitu mendengar perkataan-perkataan mereka. Maknanya dengar cakap mereka. Dengar cakap ni dia berbeza dengan mengikuti perintah. Ikut perintah tu nanti kejap lagi kita akan sebut. Dia yang pertama sekali adalah dengar cakap. Dengar. Dengar tu macam mana? Dengar dengan telinga. Maknanya kalau kita kata dengar cakap, maknanya kalau dia bercakap kita dengar. Jangan kita buat-buat tak dengar ke, ataupun kita tak peduli. Hatta disebutkan oleh para ulama yang mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah ni, mereka kata walaupun ibu bapa itu mengutuk kamu, maka janganlah menjawabnya. Yang pertama sekali daripada adab dengan ibu bapa adalah mendengar kata mereka. Mendengar kata-kata mereka. Maksud mendengar kat sini bukan lagi cerita tentang menuruti perintah, tapi perkataan yang mereka keluarkan hendaklah didengari. Jangan buat bodoh, ataupun jangan buat tak peduli, ataupun sambil-sambil mak bapak cakap kita buat benda lain, kan kita tak dengar, kan biarkan jalan dia cakap seorang-seorang. Contohnya kadang-kadang ada ibu bapa dia bercakap berulang-ulang. Kadang kita dah dengar dah apa dia cakap tu, tapi yalah dia diulang balik, diulang lagi, kita pun dah boring kan. Jadi kita pun buat tak dengar. Dan kita sebutkan tadi, walau dia mengutuk kamu, walau dia kutuk sekalipun, tadah ajalah telinga itu tanpa perlu menjawab. Yang ini memang antara adab yang mencabar bagi kebanyakan kita. Kalau ibu bapa itu sedang memuji, senanglah dengar kan, senyum sampai ke telinga. Tapi kalau ibu bapa tu sedang kutuk anak tu kan, panas ni kan, lagi-lagi kalau orang muda kan, lagi darahnya lagi menggelegak lagi waktu tu. Jadi memang rasa nak menjawab aja. Kena pula dia adalah tokoh debat pula kan. Lagilah pandai menjawab. Jadi memang nak menjawab pada mak bapak. So jaga-jaga. Yang pertama sekali adalah dengar kata-kata mereka, tak perlu menjawab kalau mereka marah, kalau mereka kutuk. Okey. Itu yang pertama Itu yang pertama. Yang kedua, berdiri untuk menghormatinya ketika mana dia berdiri. Okey. Maksudnya bila dia berdiri, kita pun berdiri juga. Okey. Jadi jangan dia duduk dia berdiri, kita duduk je, relax je. Kat mana-mana pun Contoh. Okey, contoh dia masuk dari luar rumah ataupun daripada luar bilik. Dia masuk tu confirm lah dia sedang berdiri kan. So dia berdiri, kita pun berdiri juga. Dia macam mana? Macam kalau VIP datang ke majlis. VIP datang ke majlis, mesti tetamu semua akan berdiri kan. Maka macam tu jugalah dengan ibu bapa. Sebab ibu bapa adalah VIP bagi kita. So kalau dia berdiri, kita juga berdiri. Sebenarnya adab anak juga adalah berdiri bila mak tu berdiri. Jadi bila dia berdiri, kita turut berdiri. Dia macam dalam majlis kan. Contohlah waktu VIP datang, semua orang berdiri, tak apa. Lepas tu kan semua orang duduk. Lepas tu bila VIP tu nak berucap, orang yang duduk kat depan tu, 3-4 orang kat depan tu pun dia akan berdiri sama. Kan? Sebab apa? Sebab VIP tu berdiri. So bila VIP berdiri, yang lain pun akan berdiri sama. Bukannya dia nak pergi ke depan pun, bukannya dia nak pergi atas pentas pun, nak dia iring sampai naik atas pentas, tak. Tapi bila orang tu berdiri, maka adabnya adalah orang lain pun berdiri juga. Yang dihormati tu kan. Jadi kita kata kita hormat pada mak bapak. Banyak orang dalam majlis-majlis protokol, dia boleh ikut protokol. Ya, bila YB ke ataupun apa penceramah tu ke, ataupun yang inilah yang dihormati dalam majlis tu berdiri, dia boleh berdiri. Kan, dia berdiri walaupun dia berdiri sikit je. Kan, berdiri sikit kan, berdiri separuh kan, tunjukkan hormat kan. Dia tunjukkan hormat. Jadi dia berdiri sikit. Paling tidak dia akan berdiri juga. So dengan mak bapak sepatutnya lebih lagi daripada tu. Saya biasa bagi satu perumpamaan yang senang kalau kita nak baca sampai 12 ni. Kita akan jumpa sebenarnya kita dengan mak bapak ni
macam mana protokol kita dengan VVVVIP. Bukan VIP lagi dah. Dengan VIP yang paling besar. Sebab itulah VIP yang sebenar dalam hidup kita. Jadi kalau kita boleh ingat balik apa protokol dengan VIP, maka macam tu dah sebenarnya protokol dengan mak bapak. Kalau macam tadi nombor 1 kan, bila dia bercakap kita dengar, itulah protokol dengan VIP. Kalau kita bercakap dengan raja contohnya, dengan sultan, atau sultan bercakap, takkan kita buat bodoh je, kita buat relax, jangan pandang lain ke apa semua kan. Mesti kita akan dengar dia bercakap, walaupun kita dah tahu dah cerita apa dia cakap tu kan. Jadi itu nombor 1, dengar. Nombor 2, berdiri. Nombor 3 adalah menjunjung perintah keduanya. Apa bawa balik dari luar kan, contohnya kita duduk sama-sama, duduk tengok TV ke, baring-baring ke apa ke, mak bapak masuk, kita kena berdiri. Ini antara adab yang banyak orang tinggalkan. Dia tak berdiri pun, dia macam mak dah balik dah, beli tak apa orang minta tadi, macam tu je. Kan? Kalau contohnya kita sempat dan memang kita mampu untuk buat, kita buat walaupun ibu bapa tu kata tak apa, contohnya kan. Kita buat juga macam dia kata tak payah diri lah, diri juga kita. Jadi yang itu tak dikira sebagai melanggar perintah, dia derhaka pada mak bapak. Dia bukan kira derhaka, sebab itu adalah adab, dan menuruti adab lebih utama daripada mengikuti perintah. Itu konsep dia gitu. Beradab itu lebih utama daripada menuruti perintah. Jadi kalau contohnya maknanya perintahnya daripada ibu tu kata tak payah bangun. Tapi sebab adabnya adalah kita bangun, maka kita bangun juga. Apa yang dipanggil sebagai birrul walidain, sebagai buat baik pada mak bapak, buat baik pada mak bapak yang pahalanya antara yang paling besar sekali dalam Islam. Maka kita nak yang paling sempurna sekali. So antara yang paling sempurna adalah kita jaga setiap adab-adab yang ada ni. Nombor 3 adalah menjunjung perintah kedua mereka. Walau pada apa yang memudaratkan kita, kecuali benda yang maksiat pada Allah. Maksudnya the only perintah mak bapak yang kita boleh lawan adalah apabila dia suruh kita lawan perintah Allah. Yang tu memang kita terpaksa abaikan perintah dia. Jangan buat. Ni kita cerita tak kira mak bapak Islam ataupun mak bapak bukan Islam. Ni sama je semua. Allah. Jadi kalau asal namanya mak bapak, maka itu dah dia. Dan erti kata mak bapak kat sini adalah mak bapak kandung. So mak bapak kalau dia suruh, maka kena buat walaupun benda tu kita tak suka, dan walaupun benda tu akan menyakitkan kita, menyusahkan kita. Kan kita rasa aduh tak boleh ni, payah ni, kan, menyulitkan kita sungguh, tetap kita kena buat. Kan? Kecuali benda yang langgar perintah Allah, itu je. Kalau tak langgar perintah Allah, selagi tu kita kena buat walaupun benda tu kita tak suka. Mak bapak suruh apa? Mak bapak suruh yalah, kalau setakat tolong dalam rumah tu tak ada masalah lah. Tapi kalau macam benda yang disuruh tu macam susah kan, kita kena pergi ke sana jauh, lepas tu kena pusing ke sana balik, pusing sini, lepas tu baru dah sampai ke rumah contohnya, sampai habis duit, habis minyak pun kita kena buat juga. Mak bapak tu kata kena beli goreng pisang yang dekat gerai Makcik Kiah kan, sebab dia dengar PM jaga ni kan. So dia nak kena beli dekat gerai Makcik Kiah juga. Makcik Kiah tu punya gerai jauh daripada tempat kita. Tak lalu pun nak pergi rumah mak bapak kita tu contohnya. Dia kena buat detour jauh kan. Kita buat jugalah, kenalah pergilah ke gerai Makcik Kiah tu, barulah datang ke rumah mak bapak kita contohnya. Walaupun ambil jalan jauh nak pergi ke rumah mak bapak tu. Kan habis duit minyak sebenarnya kalau gitu tu. Tapi dah dia pesan, maka terpaksa. Maka kita kata kita wajib taat. Yang tak wajib taat adalah kalau langgar perintah Allah. Langgar perintah Allah ni termasuk kalau benda-benda yang melibatkan, macam hari ni contohnya berkaitan COVID-19 ni kan. Bila PKP diperintahkan, walaupun mak bapak suruh, dia boleh lawan. Sebab apa yang kita buat ini, kita sebenarnya mentaati Allah. Kita mentaati apa yang pemimpin cakap ni, sebenarnya kita mentaati Allah. Bukan kita samakan pemimpin dengan Allah Ta'ala, tidak. Tapi pemimpin bila dia suruh benda yang melibatkan kemaslahatan awam, yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada ramai orang kalau kita langgar kan. Sebab ada orang cakap hari tu, dia kata apa, mak dia minta juga untuk bawa pergi kampung sebelah, contohnya.
Jadi dia kata, saya takkan nak lawan kot, saya kena taat perintah Allah, perintah mak bapak kena taat. Kata tidak, dalam bab macam tu dia tak wajib taat. Yang keempat, la yamshi amamahuma, tidak berjalan di hadapan kedua mereka. Okey, maksudnya apa? Di hadapan ni maksudnya bila kita berjalan ramai, jangan kita lebih depan daripada mereka, kecuali kalau kita yang tunjuk arah contohnya, ataupun kita yang nak menyelamatkan dia daripada keburukan, kemudaratan. Itu cerita lain. Tapi kalau biasa-biasa, maka kita berjalan sama ada satu baris dengan dia ataupun kita berjalan di belakang dia. Jangan berjalan lebih depan daripada dia. Kita kena jaga juga sensitivity ibu bapa. So betul lah, kalau dia rasa happy untuk buat sesuatu, kita biarkan dia buat. Kadang-kadang ada setengah mak bapak dia suka masak, dia suka mak lah biasanya. Mak dia suka masak walaupun dia dah tua. Anaknya pun pandai masak, bukan tak pandai, contoh lah. Tapi dia bagi juga mak tu masak sebab mak tu rasa happy bila dia dapat masakan untuk anak, contohnya. So sebab itu yang dia enjoy. Benda yang dia enjoy kita izinkan, kita bagi. Bahkan itu pun pahala juga sebenarnya. Okey. Nombor 5, tidak mengangkat suara, mengatasi suara mereka. Ini antara adab yang paling penting, kata Imam Ar-Ramli. Ini antara adab yang paling penting bagi anak pada mak bapak. Jangan sekali-kali angkat suara depan mak bapak. Rasanya tak mengangkat suara dengan erti kata tidak beradab. Angkat suara yang hilang adab tu. Maknanya kadang-kadang dia bukannya apa, dia sebab emosi kan. Bila bercakap tu jadi makin tinggi, jadi nak marah, jadi nak kuat, nak tegakkan, kita panggil apa, hujah tu kan. Nak tegakkan hujah tu sampai menjerit-jerit. Jadi jaga-jaga. Kalau depan mak bapak, jaga sangat. Lagipun kita tak tahu kadang hati kecil mak bapak tu dia terluka juga dengan kita angkat suara tu. Jangan walaupun kita dah biasa. Kadang-kadang ada setengah orang dia kata, ustaz, saya memang dah macam ni dah, saya memang saya memang macam ni. Macam mana? Ada yang kata gitu. Dia kata memang kita orang ni memang loud, loud. Memang loud. So jaga-jaga. Sebab memang mungkin dulu mak tu tak terasa. Tapi satu masa kita tak tahu bila kan, hati dia makin sensitif, kita angkat suara kita, dia terasa kan, berdosa kita. So jaga. Dan ini salah satu benda yang diperintahkan dalam Al-Quran. Memang Allah Ta'ala sendiri suruh supaya kita jangan angkat suara. Okay? Itu antara adab seseorang dengan orang yang lain adalah dia tidak angkat suara dia. Okey, yang ke-6 adalah menyahut panggilan kedua mereka. Menyahut ini maksudnya dalam bahasa Arab digunakan perkataan yulabbi. Yulabbi ni menyahut dengan baik. Sahut. Ini kalau mak tu panggil, bapak tu panggil dengan nama kita contohnya kan, Along contohnya dipanggil. Kita kena jawab. Kita jangan sekadar ataupun diam je terus datang. Jawab. Menjawab itu pun sebenarnya adalah adab. Jawab tu bukan menjawab apa? Menyahut. So menyahut tu, perkataan yulabi ni kita biasa dengar dekat mana tau? Perkataan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik kan? Labbaik Allah. Maksudnya kita menyahut seruan Allah Ta'ala. So antara perkataan yang paling bagus kalau dalam bahasa Arab lah, kalau dalam bahasa Arab paling bagus sekali bila mak bapak panggil, jawab perkataannya labbaik. Itu paling bagus. Labbaik. Labbaik. Itu yang paling bagus. Jawapannya labbaik. Ataupun boleh juga jawab na'am, tetapi jawab labbaik lebih baik daripada jawab na'am. Jadi apa maksudnya? Dalam bahasa Arab itu. Dalam bahasa Arab tu macam kami menyahut seruanmu. Lebih kurang gitulah. Dia perkataannya perkataan yang baik untuk menyahut. Na'am tu ya. Tapi dalam bahasa Melayu kalau nak gunakan perkataan bahasa Melayu boleh, tak ada masalah. Tapi cuba jawab dengan jawapan yang paling baik kepada mak bapak. Maksudnya kalau mak bapak tu sebut panggil kita Kalong, jawablah paling kurang pun jawab ya, ataupun ya mak, ya ayah, contohnya kan. Cara jawab tu baik. Walaupun tengah
tengah penat ke ataupun tengah sibuk ke, kadang-kadang kalau dia tengah sibuk ke, ya Allah panggil pula orang tua ni, kadang dia rasa macam ataupun ni kalau ada di kalangan kita sekarang ni tengah tengok ni anak muda tengah main game contohnya kan, susah tu dia nak jawab tu, macam tu je kan, sebab tengah live ni, tengah lawan dengan orang kat UK tu. Jadi jawab dengan baik, jawab dengan baik. Okey, seterusnya yang ke 7. Yes. Yang ke-7 adalah berusaha untuk mencari keredaan mereka. Mencari keredaan mereka. Ini yang kita sebutkan tadi, contoh yang tadilah mak tu sebut je kan, cantik periuk tu, contohnya kan. So nak mencari keredaan mereka tu adalah adab kita. Kita usahakan juga, walaupun katalah adik-beradik lain cakap apa, adik-beradik lain cakap, alah kau ni apa saja je tu, mengipas kan, Jack mak bapak lah tu kan, Jack lah tu, ataupun apa-apalah nak cakap kan, nak ambil hati lah tu, ambil hati tu dapat pahala. Jadi jangan kita rasa ambil hati tu benda jahat dan ambil hati tu benda baik. So ambil hati mak bapak, buat sesuatu yang dia suka kan? Walaupun orang lain macam menyampah, yang penting mak bapak aku suka apa yang aku buat. So buat sesuatu yang menggembirakan dia. Kalau kita dapat tahu apa menggembirakan dia, kita cepat-cepat buat. Dia suka minum kopi, buat kopi untuk dia. Dia suka kita urut kaki dia. Dia suka kita bagi hadiah yang apa, kadang-kadang hadiah kecil-kecil je bagi kan. Ataupun dia suka dengan perbuatan kita. Dia suka tengok anak dia pergi masjid sembahyang, contohnya anak lelaki kan. Dia suka tengok anak lelaki dia pergi masjid sembahyang berjemaah. Memang sembahyang berjemaah tu sunnah, tapi salah satu niat dia adalah untuk menggembirakan mak, contohnya. Sebab mak bila tengok tu, mak suka, mak rasa happy tengok anak macam tu. Jadi dia pun pergi. Walaupun berat, malas pun tak apa, nak gembirakan mak aku. Jangan bagi alasan tak apa, sebenarnya kat rumah pun sah juga. Memang sah. Jadi kita nak gembirakan orang, kita cuba fikir apa benda yang boleh gembirakan mak bapak. Anak yang baik, benda ni tak ada masalah. Memang ini antara benda yang utama bagi dia. Tapi anak-anak muda kadang-kadang dia tak fikir benda ni. Anak muda banyak yang fikir apa yang mak bapak dia boleh buat pada dia. Dia payah nak fikir apa yang dia boleh buat untuk menggembirakan mak bapak dia. Nombor 8, hendaklah bersikap tawaduk kepada kedua mereka. Dalam bahasa Arab, Imam Al-Ghazali gunakan perkataan menundukkan sayap kehinaan. Maksudnya kita rendahkan diri, merendah diri depan mak bapak. Depan mak bapak ni kena merendah diri, walaupun kita yang betul, walaupun kita yang bagus, walaupun kita yang lebih pandai daripada dia, walaupun mungkin pelajaran kita lebih tinggi daripada dia, ataupun kita lebih kaya daripada mereka, dan kita yang bagi duit pada mereka dan sebagainya, mak tetap mak, bapak tetap bapak. So tetap kita kena tundukkan diri kita depan mereka. Ada satu video Syekh Nuruddin ambil air semayang untuk ayah dia, Allah yarham ayah dia kan, dia basuhkan kaki ayah dia kan. Dia tolong basuhkan kaki ayah dia. Dia tak suruh student-student dia ramai. Itu kat pondok dia tu tok guru paling besar, Syekh kan, dia tok guru paling besar sekali kat pondok tu. Dia cakap apa pun semua anak murid akan taat kan, anak murid akan taat. Syekh ni seorang guru kan, seorang syekh ni, dia cakap je apa kan, memang bukan kata periuk kan. Kalau dia kata dia suka kereta pun, kalau anak murid tu kata suka, anak murid tu mampu anak murid tu belikan kereta untuk dia tu, bukan setakat periuk. Itu kalau syekh kan. Jadi syekh ni memang besar sangat. Tapi bila ada bapak dia, ke bapak lebih diutamakan. Bapak dia diutamakan. Dia boleh je suruh anak murid dia, kamu tolong basuhkan kaki bapak saya. Lebih dari suka anak-anak murid tu kan, happy dia orang dapat buat. Tapi tak, dia yang buat kan. Dia basuhkan kaki, dia pegang kaki ayah dia tu, dia basuhkan betul-betul. Dan Syekh Nuruddin pun bukannya orang muda tak adalah tua sangat, tapi Syekh Nuruddin dah 60 umur beliau dah 60 tahun. Jadi kita merendahkan diri, rendahkan diri depan bapak. Walaupun kita pandai macam mana, ada kadang-kadang kita nak ajar dia sesuatu. Contohlah dia tak reti pakai handphone kan, ni nak pakai Zoom pula ni, nak bercakap dengan anak cucu kat kampung, dekat bandar dan sebagainya. Nak ajar dia pun ajar dengan penuh kelembutan, nak ajar dia ajar dengan penuh kebaikan. Tunjukkan, bukan tunjuk pandai kan? Tapi kita memang perlu nak ajarlah, tapi dengan sangat merendah diri. Macam kita sebut tadi, dengan mak bapak macam dengan raja, dengan sultan. Simple. Ke-9, jangan sebut-sebut kebaikan kita kepada mereka. Jangan sebut-sebut
khidmat yang kita pernah bagi pada mereka. Apa yang pernah kita bagi pada mak bapak, jangan sekali-kali sebut pada dia. Jangan sekali-kali dia cerita kata, dulu kan saya ada bagi ni, ya, dulu kan saya bagi tu, dulu saya ni. Jangan sekali-kali sebut kata kita ada bagi dia apa-apa, ataupun khidmat yang kita pernah buat. Dulu kan saya yang bawa abah pergi klinik, contohnya lah kan. Jangan sebut walau sekali. Benda ni pantang sebenarnya. Jangan kita tunjuk seolah macam kita ni ada buat sesuatu untuk mereka. Macam kita ni berkira-kira. Kan, benda tu sangat menyakitkan hati. Jadi jangan. Jaga-jaga, jangan suka sebut benda tu. Okay. Ini sebenarnya bukan kata dengan mak bapak. Kita kalau bagi sedekah pun Allah Ta'ala tak bagi kita ungkit-ungkit. Mengungkit. Kalau bagi sedekah kepada peminta sedekah sekalipun kita jangan ungkit, apatah lagi kepada orang yang sepatutnya kita jadikan sebagai raja dalam hidup kita, mak bapak kita. Okay, seterusnya yang ke 10. Jangan melihat pada keduanya dengan pandangan penghinaan. Pandang je. Maknanya mata kita ni walaupun dalam bahasa Arab Imam Al-Ghazali sebenarnya gunakan perkataan la yanzuru ilaihima syazra. Perkataan syazra maksudnya apa? Jeling. Jeling syazra tu macam tu. Jeling. Tengok dekat ujung mata dengan marah. Tadi kita sebut dengan mak bapak, jangan balas perkataan, jangan angkat suara dan sebagainya. So itu dengan mulut. Ada orang mulutnya dia jaga, tapi mata tu dia tak kerti nak jaga. Jadi kalau dia tak puas hati tu nampak dekat mata dia. Mak dia cakap dia tak puas hati, mulut diam je. Marah dengan mata sekalipun jangan. Kalau tak puas hati sangat, marah, geram sangat pun simpan dalam hati. Simpan hati, geramnya aku. Simpan dalam hati. Okey. Nombor 11. Okay, nombor 11. Jangan memasamkan muka di depan keduanya. Okey, jangan memasamkan muka. Jangan masamkan muka depan kedua mereka. Maknanya muka kita ni depan mak bapak biar muka yang ceria, muka yang happy. Yalah, kalau tengah sedih lah. Kalau tengah nak meluahkan perasaan, tak suka dengan orang apa, boleh lah. Tapi jangan dengan apa yang mereka buat tu yang kita masam, ataupun apa yang mereka cakap tu yang kita masam. Kita tak puas hati dengan apa yang mereka cakap, apa yang mereka buat dan sebagainya. Ataupun yang kita kena buat, contoh minta maaf, kadang setengah-setengah kita mak bapak dah tua. Bila dah tua, dia kena salinkan lampin pakai buang apa mak bapak dia, contoh kan. Lepas tu busuk contohnya kan. So bila nak ambil tu kadang-kadang muka tu macam tu sekali kan. Tadi baru je cuci lagi, contohlah. Jadi itu tak betul. Walaupun bukan dia sebut pun, tapi muka tu nampak. Mungkin mak bapak tu dia ingat tak nampak, tapi mana tahu tantah tiba-tiba waktu tu mak bapak tu tengah tengok ke, nampak, perasan dekat muka kita, muka yang tak puas hati. So dia nampak, dia terasa, dia kata ya Allah, aku dah susahkan anak aku. Macam tu kan. Padahal mak bapak lah yang basuh kita waktu kita kecil dulu kan. Ada dia kisah kan. Jadi jaga-jaga So jaga-jaga jangan sampai maknanya muka kita ni pun, bukan kata mulut kita muka pun kena kontrol dengan mak bapak. Okey, seterusnya yang ke-12. Yang ke-12 adalah jangan bermusafir kecuali dengan keizinan mereka. Sama ada permusafiran yang berbentuk jihad ataupun haji yang sunat, hatta menziarahi para nabi dan para wali. Masya-Allah. Maknanya ziarah yang penting lah tu kan, yang bagus kan. Berjihad sekalipun. Nabi SAW pernah tanya kepada sahabat, engkau ada mak ke tak ada? Ada. Kau tanya dulu mak engkau, ataupun kau dah dapat izin mak engkau belum? Kau buat baik pada mak engkau tu lebih baik lagi. Maknanya lebih kurang gitu. Jadi tapi sampai ke jihad pergi dulu. Dia tanya. Mazhab Syafi'i ulama ada menyatakan tentang hukum haram bermusafir melainkan dengan izin daripada mak bapak.
kan, kecuali kalau bermusafir. Kecuali kalau bermusafir itu untuk mencari sesuatu yang fardu, macam contohnya haji yang wajib, umrah kali pertama wajib, ataupun mencari rezeki yang halal yang kita pergi tu dalam keadaan tempat yang memang tidak bahaya, yang tak bahaya, maknanya biasa-biasalah. Contohnya dia pergi kerja dia dekat jauh lah, negeri yang luar kan, dan memang tempat tu tak ada masalah, tempat tu tak bahaya, tak ada masalah. Ataupun nak mencari ilmu yang wajib. Mencari ilmu yang wajib, contohnya dia nak cari pakar rujuk agama tu, tak boleh melalui WhatsApp, tak boleh melalui internet, apa semua ni, dia kena pergi juga pada orang tu, dan orang tu berada jauh, untuk nak bertanyakan satu fatwa, contohnya satu soalan yang hukum hakam. Maka yang di situ tu tak ada masalah. Orang lelaki minta izin. Orang lelaki selama-lamanya. Orang perempuan pada suaminya, minta izin pada suami. Dia bukan kira dah kahwin ke belum, dia bukan kira dah besar ke, budak lagi ke, tak, kan? Saya sampai sekarang, saya kalau bermusafir, saya beritahu pada ayah saya, walaupun saya kerap bermusafir jadi tapi yang musafir yang dah tiap-tiap bulan tu, kita tak adalah bagi tahu dia tiap bulan pula. Dia cukuplah dia tahu kan, cukuplah dia dah tahu kan, dia dah izinkan untuk kita pergi sana sini, dah cukuplah. Anak perempuan perlu utamakan suami atau ibu bapa? Perlu utamakan suami, kan? Bukan mak bapak. Tapi bukan maknanya mak bapak tu diketepikan. Adab-adab dengan mak bapak tetap sama, kecuali yang mungkin minta izin musafir itulah. Tapi yang daripada nombor 1 sampai nombor 11 tu, mak bapak kita tetap mak bapak kita, walaupun kita dah berkahwin, walaupun dah ada suami, tetap dia kena jaga mak bapak dia. Nak dapatkan redha mak bapak dia tu memang satu kewajipan. So nombor 1 sampai nombor 11 tu tetap sama. Cuma nombor 12 sebab minta izin untuk musafir tu, dia kena minta izin pada suami, bukan pada mak bapak. Itu je.